Okey, kita record sesi ni ya. Mulakan ya Nasir ya. Alhamdulillah, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kita terlebih dahulu sama-sama kita pasang niat lah ya dan doa agar sesi Webex hari ini berlangsung dengan lancar dan kita semua dapat tunjuk manfaat yang membawa kebaikan kepada seluruh umat manusia lah ya, dunia dan akhirat. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang. Selamat datang ke Kuat. Kita panggil Kuat. Ringkasan kepada kuliah atas talian. Nama saya Hasnul. Saya akan menjadi moderator lah untuk sesi pertama ni ya. Okay, saya terang sedikit tentang Kuat ini. Ini merupakan siri yang pertama, siri yang di atas talian yang kami beri Tokopedia yang kisah seperti akan InsyaAllah selepas ini sebagai hiburan kita akan ada seterusnya. Kita akan panggil beberapa orang tamu lagi lah yang akan berkongsi ilmu dan pengalaman mereka. Pertama sekali yang berkaitan dengan topik-topik yang kita fikirkan relevan yang akibatkan kebuka bidang seni dan bidang sains. Pertama sekali yang boleh menjawab beberapa persoalan yang mendesak dan yang boleh membawa kepada usaha kita untuk mensejahterakan hidup kita layak. Jadi Kuat itu ataupun kuliah atas talian. Untuk siri yang pertama ni saya dan kawan-kawan di DTM ni kita membuat keputusan untuk menjemput kawan lama saya lah, saudara Nasir Baharudin. Saya perkenalkan ringkas lah, secara ringkas ya, Nasir Baharudin ni bersama kawan-kawan dan mungkin pelajar-pelajar saya yang mengenali beliau. Saudara Nasir ni mendapat ijazah dan akhirnya daripada IM Asas Seni Halus. Dia sudah mempunyai pelajaran ke yang ternama dan bagus di State College of Science. Sekarang dia berkhidmat dengan Lincoln Wing Teknologi. Kemudian beliau menjadi pengarah di Galeri Alam Selangor. Berapa lama jadi pengarah? Setahun setengah. Kemudian dia menjadi pensyarah di Fakulti Seni Bina dan Seni Leka. Pernah juga dipanggil lah untuk jadi pensyarah pilihan di beberapa institusi di IMAS ataupun dipanggil untuk penilai luar. Zaman-zaman sebelum kita kan. Menjadi hakim atau juri Nasir ini sendiri pun seorang pengkarya yang pernah memenangi anugerah kecil negara ya, teman ini sekali ikut kan, artinya sekali ikut Nasir ya. Ya. Dan beliau juga pengkarya, dikenali sebagai pengkarya yang menghasilkan karya-karya minimalis dan konseptual, terutama sekali yang berkaitan dengan persoalan linguistik, bahasa, semiotik, komunikasi. Hari ini dia punya konten apa yang Nasir akan kongsi. Tidak lagi karya beliau, bukan karya beliau. Dituduh nyawa akan kepada diskusi kepada soal
hasil fungsi tidak antara dunia lah. Projek ini sendiri yang dilakukan secara tahunan ya. Mungkin projek itu dilakukan 3 siri ya. Siri lah. Baiknya projek ini adalah ianya merupakan cuba untuk menyangguli dan menyampaikan hasil-hasil pendidikan dan terpilih kalangan pensyarah di bidang sains. Semua yang menariknya ianya disampaikan dengan menggunakan mengapresiasikan strategi contemporary untuk itu lebih kurang aspeknya apa yang akan dikongsi oleh inilah ya. So tanpa masa saya akan bagi masa kepada Nasib. Mungkin kita orang Perak lah, melabu. Kalau minit dia nak melabu, dia lah kan. Tahap yang bagus tu kita sesi soal jawab. Kalau buat ini, kalau kita perlukan mic bising, mungkin boleh menggunakan chat kalau nak soal dan saya gunakan chat dan ini dah jadi so apa banyak masa saya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap sound system okey. Sebab apa yang saya dengar sekarang semua putus-putus. Okey, semua okey ke? Semua okey. Kat sini dia macam ada putus sikit. Putus-putus lah, dia sangkut-sangkut. Si Fuad kata okey. Orang semua okey. Okey, alhamdulillah. Okey, pertama sekali saya rasa syukur kerana telah dijemput oleh pihak museum dan juga Tuan Hasnul kita untuk saya membincangkan pengalaman saya semasa saya mengendalikan satu program yang dipanggil Nyawa semasa saya di UPM dulu. Okey, untuk memulakan lecture ataupun perbincangan ni, saya ingin menyampaikan sedikit sebanyak dari segi presentationnya lah kan. Okey, saya harap benda ni boleh kita kongsi bersama dan melihat dari segi kemungkinan-kemungkinan untuk dibincangkan seterusnya. Okey, pertama sekali tajuk perbincangan kita hari ini menceritakan tentang bagaimana saya mengendalikan atau membentuk Nyawa. Nyawa ini adalah satu pameran yang berteraskan kepada research daripada berbagai-bagai bidang, kajian dan sebagainya. Cik Nasir, bentar Cik Nasir. Boleh tekan tak? Full screen. Full screen untuk PowerPoint. PowerPoint? Full screen. Full screen kan dia? Oh, okey. Okey. Okay. Alright. Okey. Dan saya telah ditugaskan untuk membentuk kepada satu aktiviti di mana di universiti kita dilambakkan oleh berbagai-bagai kajian yang saya rasa begitu menarik untuk diperhatikan dan dibawa ke tengah dalam konteks yang lebih bermanfaat. Kalau tidak, hasil-hasil tersebut hanya disimpan di almari, kabinet dan sebagainya, dan seterusnya diulang-ulang untuk mendapatkan geran dan sebagainya.
Okey, hasil daripada situ, saya dan tim saya memikirkan kepada bagaimana untuk mengolahkan setiap hasil produk yang kita selidiki menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Ya. Okey. Di sini saya melihat kepada 3 perkara untuk dinyatakan dalam pembuatan kepada proses kajian-kajian tersebut dan aktiviti-aktiviti yang ingin dijalankan. Pertama, program nyawa ni sebenarnya untuk apa? Dan bagaimana mengorganisasikan sumber kajian yang ada, dan kita lihat dari segi masalah teorialnya. Nyawa adalah asal daripada yang diilhamkan oleh Profesor Dr. Farida Hanum di Fakulti Perhutanan. Masa itu saya berbincang dengan beliau sebab beliau ingin menubuhkan satu galeri berkenaan dengan botani. Jadi daripada situ kami bersepakat di mana to extend galeri yang ada ni tadi kepada sesuatu yang lebih interesting untuk dilihat dan dikongsi bersama oleh universiti lain. Okay, yang stand for Nature Yields and Wonders of Art. Okay, sebagaimana yang saya cerita tadi, dia diilhamkan oleh Profesor Dr. Farida Hanum dari Fakulti Perhutanan serta didukung oleh Profesor Dr. Rahinah Ibrahim dari Fakulti Serbana UKM. Jadi sejak itulah nyawa adalah satu nadi untuk digerakkan dalam menghasilkan bentuk-bentuk kajian supaya ianya dapat bermanfaat kepada masyarakat. Bermulanya nyawa itu pada tahun 2012. Ia berkonsepkan kepada jalinan sifat-sifat saintifik dan pengalaman estetik hasil dari material kajian melalui Fakulti Reka Bentuk, Seni Benda, Fakulti Komunikasi, Bioteknologi, Engineering, Food Technology, Agriculture, Forestry, Fakulti Veterinary, Veterinar, Education dan Medical. Okay. Ini adalah gabungan-gabungan yang kami dapat bentuk pada waktu itu, yang di mana untuk didirikan sebagai satu aktiviti sebenarnya bukanlah satu yang agak mudah, kerana kita mengalami satu ketalagahan bahasa dari segi visual dan fakta. Jadi oleh itu kami perlu melakukan beberapa perkara dan penerangan beberapa kali untuk menjelaskan tentang hasrat yang ingin dibina. Objektif pertama is to integrate art science and to create an independent zone based on research activity. Integrating critical commentary with the search for new knowledge and the elaboration of new technical possibilities in filling the gap between the two sources. Ini yang objektif utama nyawa yang ingin kami rancangkan. Tujuannya untuk dipamerkan kepada masyarakat umum ini produk yang dihasilkan secara komunikatif dengan disiplin ilmu yang pelbagai. In addition, dengan adanya program ini, ia membuka cara fikir, rethinking things kepada possibility yang baru. Berkongsi tentang kesedaran secara kolaboratif mengenai proses yang akan dilaksanakan. Membenihkan sifat ingin tahu, to develop self-organizing dan juga self-interest towards certain kind of discipline. Membina metaphor dan quotes, create the knowledge navigation, and constructing identities through knowledge self-creations. Identiti di sini adalah dari segi bagaimana pemahaman dan pemikiran kita
dibentuk dan dijelmakan sebagai satu proses inovasi dan kreativiti dalam menjadikan sesuatu itu sesuatu yang agak menarik. Dan seterusnya, ia bertujuan untuk memberi refleksi kepada visual, minda dan berhadapan dengan dimensi pemikiran baru dalam usaha meningkat kualiti hidup dan membuat sesuatu yang murni dan menarik. Jadi, bila ditugaskan untuk menjalankan aktiviti tersebut, saya dan rakan-rakan perlu memikirkan bagaimana mengolah kepada data-data yang ada, iaitu secara empirical tadi, untuk dijadikan sesuatu yang lebih informatif dan membina kepada ruang-ruang dialog untuk berinteraksi. Di samping itu, ia sebagai prinsip untuk berkongsi kepakaran dan meneroka pada bidang lain dan melihat kesamaan dalam membentuk inovasi, melakar satu convergen bidang ilmu dan meraihkan sebagai satu kesatuan. Meraihkan iaitu semua disiplin of knowledge diraihkan dalam satu bentuk yang kita anggap penting untuk dinilai bersama, serta membuka penglihatan kepada persoalan di mana mungkin sains tidak mampu menyelami kepada konsep abstraksi yang berbeza dari fakta empirical, dan bagaimana pula seni merasai dan menyelami sumber fakta secara real. Jadi, kedua faktor ini yang ingin ditemu dan diolah secara bekerjasama. Namun konsep ini bukan sesuatu yang baru. In the world right now, all things have been invented. But someone can make a shift by looking at other disciplines to create a new change. Bermula dari seni abstrak, Kandinsky, Mondrian, mereka berpandukan kepada elemen-elemen saintifik seperti mathematician dan sebagainya untuk bergerak dan seterusnya melahirkan sesuatu secara real. Dan bergantung kepada fakta-fakta yang tertentu, menghasilkan karya yang daripada real menjadi abstrak. Dan seterusnya, gerakan-gerakan daripada 1960-an, American Beat Movement, di mana kita lihat di sini, Jack Rock, Gary Snyder, Allen Ginsberg telah membuat satu kolaborasi pada waktu itu, 1960-an, menggunakan poetry, literature, science fiction dan juga elemen-elemen spirituality, keagamaan dan sebagainya dalam penyampaian karya mereka. Dan seterusnya kepada seni contemporary yang mana diterajui oleh Anish Kapoor, yang berpaksi kepada chemistry, Wolfgang Labs yang berpaksi kepada bidang biologi, Fabian Offner menggunakan fotografi on visual movements, and James Turrell study light and architecture space. Okey. Bermakna apa yang berlaku di luar daripada konteks kita telah berlaku kepada perubahan yang besar kepada perkembangan seni itu sendiri. Jadi benda ini tidaklah menjadi satu benda yang heran, di mana di Malaysia juga ada satu pameran, iaitu pameran alami menceritakan di antara langit dan bumi yang berlaku pada bulan Jun 1999, di mana bermula satu usaha menemukan pelbagai bidang antara sains ni dalam satu pameran melalui penghayatan alam. Ini adalah satu langkah yang saya rasa di luar daripada area ataupun genre seni itu sendiri, di mana penglibatan daripada pakar-pakar bidang-bidang lain telah cuba menyelami tentang konteks kesenian dan juga sains itu sendiri, dan dijelmakan dengan pelbagai pendekatan, PUC, lakaran, catatan dan sebagainya. Saya ingin memetik daripada Albert Einstein
Iaitu beliau mengatakan, the most beautiful thing we can experience is the mysterious, is the source of all true art and science. Okay, the mysterious factor lah yang kita jelmakan, yang kita cari, yang kita kaji untuk dibawa ke tengah, mengikut kepada kita punya kefahaman dan juga pengetahuan yang kita selidiki. And then mengikut James May, seorang astronaut, science provide an understanding of universal experience, and art provide the universal understanding of a personal experience. Okay, jadi dekat sini dia tidak ada satu sebenarnya perbezaan. Cuma pada peringkat kita melihat benda ini sebagai satu gap, di mana gap ini perlu digabungkan supaya ianya dapat diterap menjadi satu bahan yang boleh dikongsi. Sebagai seorang biologis, Wilson juga menyarankan bahawa sains need the intuitions and metaphor power of the arts, and the arts needs the fresh blood of science. Jadi mengikut kepada statement-statement yang telah dibentangkan di sini, maknanya kedua bidang ini sebenarnya bukanlah satu benda yang terpisah. Ianya sebagai satu benda yang perlu digabungkan dan dilihat dalam konteks yang lebih mendalam kepada persatuan-persatuan dan persamaan-persamaan yang ada di antara dua disiplin ini. Sekarang kita lihat pula dari segi kajian untuk melaksanakan program nyawa ini. In order to intersect the dialogue and explore these two disciplines, I have to integrate the language of a visual and the language of empirical data into a visual science approach. Sebab dua-dua ni dia mempunyai satu lompongan yang berbeza, cara pemikiran yang berbeza. Tapi bagaimana kita nak menyatukan supaya ianya melahirkan pada satu form yang boleh kita menyetujui sama-sama tentang apa yang kita nak hasilkan. Oleh itu, saya melihat kepada beberapa cara ataupun kaedah dan sebagai satu strategi dalam memprogramkan kepada proses pelaksanaan projek nyawa ini. Okay, the strategy program will be structured. Saya menggunakan dari segi visual and discourse methodology, where the process, information and visual data will be shaped and investigated through social environment context, especially by textual and the root of the subject pertaining to the integration of research knowledge. Ini yang paling penting sekali, di mana itu adalah sebagai satu asas kita untuk bergerak. The method will focus on how the interdisciplinary production of knowledge be conducted and how the exhibition material and the visual language can be intersect and applied. Ini adalah satu tugas yang perlu dipikirkan. Okay. Idea ini atau metod ini saya ilhamkan daripada Deborah Lutens. This course is concerned with the critical analysis of the use of language and the reproduction of belief system. In this course, defined by a group of ideas of pattern way of thinking, which can both be identified in textual and verbal communication and located in a wider social structure. By aiding a linguistic approach to an understanding of the relationship between language and ideology, exploring the way in which theories of reality and relation of power are encoded in such aspects as the syntax, style, and rhetorical device used in text. Jadi pendekatan beliau ini saya cuba gunakan kepada proses penyatuan tentang
kedua-dua bidang tadi, kedua-dua disiplin ilmu ni tadi. Okay, pertama sekali saya harus establish the content and context. Okay, by looking at the big picture based on text and talks. Jadi ada teks, adalah perbicaraan itu berlaku. Bermaknanya benda ni tidak akan terhasil hanya cakap-cakap tanpa ada teks yang kukuh untuk dibincangkan dan sebagainya. Then after that, we have to find out whether the sources are responses to any context. Yang perlu kita rasa ada potensi untuk dibangunkan. And then after that, we have to set an open discussion. And then perkara yang paling penting sekali, we have to slow down the ego. Slow down the emotions. Dan kita kena lihat the process of intellect tu ke hadapan. Jadi, dari pendekatan begini, maknanya kita tidak meletakkan kepada sesuatu benda yang tinggi rendahnya ataupun status yang tertentu dalam mengendalikan program ini. Cuma kita melihat dari segi bagaimana perkembangan intelek dan perkembangan pengetahuan itu untuk diangkat dan dapat dikongsi bersama. And treat as a receiver and reflective mode. Di mana kita cara berkomunikasi itu dengan mendengar, dengan diam, lihat, rasa dan fikir-fikir tentang kemungkinan-kemungkinan tentang apa yang kita ketahui dan percaya. Kedua, explore the production process. Looking at the background of the research study, tackle the research subjects, the contact medium and general, what they are working with. Frame the meaning of the actual text and any additional features of the medium that might contribute or to shape meaning into presentations. And what genre your source belong to that will later help you to get the message and production across. Cara yang macam mana? Installation, video, animation, dan apa-apa perkakas yang kita rasa perlu dan memberi satu kesan penyampaian yang mempunyai impact yang besar. Ketiganya, prepare the material for exhibition and publication by group discussion. Okay, dalam mengendalikan pameran ini ataupun program ini, dia dimestikan melahirkan kepada dua perkara. Pertama, adanya pameran dan adanya publication. Okay, oleh itu, pengusulan kepada perkara ini perlulah dirancang untuk pengetahuan umum. Nyawa dirancang hampir 1 tahun sehingga selesainya ataupun sehingga berlakunya suatu pameran itu. Jadi dalam masa 1 tahun itu, kami telah berulang alik dan sebagainya, menemui, mengkaji, pergi kepada lab, pergi beramah mesra, memujuk, sebab ada yang kadang-kadang tu tak sabar, ada yang lari, ada yang masuk balik, ada yang kata nak hantar tapi tak hantar. Jadi all this kind of thing kan kami lalui dengan sebab kami faham tentang apa yang dialami oleh mereka ni semua. Jadi kesan daripada laman kesediaan itu kan, dia membawa kepada beberapa perbincangan yang menyeluruh. Okay, seperti saya kata tadi, to prepare the material for exhibition and publication, we need a text to build a statement content. Ada yang berkarya melalui research dan daripada melalui writing dia dulu. Dan maknanya dia membuat satu statement tentang apa yang ingin disampaikan, bergantung kepada pecahan-pecahan daripada ataupun ekstrak daripada research yang telah dilaksanakan. Dan lepas itu kami prepare dari segi image, the visual material dan spesimen-spesimen yang ada, adakah bersesuaian ataupun tidak bersesuaian.
Dan seterusnya, we build up an object, detail form, empirical data, as image and text. Jadi kalau kita tengok sini, pameran nyawa ni, dia bukan hanya satu pameran yang berbentuk form ataupun bentuk objek dan sebagainya, image. Nyawa dibentuk oleh text dan image, text and voice, text and sounds. Jadi this is the thing that brings satu ruang dialog untuk membina komunikasi di antara the innovator and also the audience. Dan seterusnya kami membina kod-kod dalam mengkategorikan data dengan cara membina data kod melalui rujukan, paragraph, sentence, individual words, pictures, symbols, and articles. Serta bagaimana ia boleh digunakan pakai sebagai teks dan image untuk diperagakan dalam konteks ruang pameran. Dan seterusnya, we have to examine the structure of the text secara immersive, selektif dan minimize. Maknanya tim curatorial dia bergabung dengan tim editorial. Okay, dia serentak. Jadi kedua-duanya saling bantu membantu dan saling bentul membentul tentang apa yang kurang dan apa yang lebih. Make the editing and so on. Okay, and then we have to find that to solve it secara selektif dan minimizekan tentang abundance of information secara yang lebih konkret. And then we have to think about how to visualize the text subjects into a language of presentation so that the process of transformation to berlaku. And then yang keenamnya, prosesnya membentuk kepada identity cultural reference. Okay. Daripada semua kajian ini tadi, kami menekankan supaya setiap karya dan sebagainya that can establish the material sources in relation to social cultural context. Jadi bergantung kepada yang minat. Yang tak berminat, dia boleh teruskan daripada apa yang dia percaya untuk diperagakan. Dan mana yang berminat, dia akan lebih menjadi satu benda yang agak menarik. Di mana bahan-bahan tersebut dapat disalurkan kepada sistem budaya ataupun kehidupan kita pada hari ini dan untuk dikongsi bersama. Yang ketujuhnya, identify visual linguistic and representational mechanisms. Identify how the various statements function at the level of visual language and presentations. Di situ dari segi identify. Identify dari segi visual features dia. What the subject and object of the visual. Visual formation dari segi technical and skill, object and space. Sign and symbol, marks and image as clue and sign as metaphor. Material and message, the presentation, the production, and then also seterusnya the installations. Okay, inilah yang perlu kita ataupun masa kami melakukan proses-proses kepada menjayakan penemuan di antara dua bidang ini. Okay, secara graf ni bolehlah dilihat di sini bahawa program ini bermula daripada research. Kita tengok sini. Bermula daripada research ini. Dan daripada research ini, dia membina kepada teks dan talks. Teks, bila sebut teks, dia together dengan visual. Dan research tadi, dia memberi satu clue kepada teks ni tadi. Dan juga kepada visual yang ingin disampaikan. Dan clue ini, kita bina dengan adanya satu diskurs. Jadi perbincangan dan penilaian dan sebagainya dilalui pada beberapa peringkat. In order to get an agreement of idea, text, signal of the language, and also daripada research ni tadi, kita reflects the idea and becoming the communication agents to find out a new possibilities so that it becoming
and new situations. Okay, and this new situation is a form of implementation that connotes the inclusion of responses to the surrounding cultural environment, immersion in a particular contextual field, and consider public dissemination and understanding. Ini adalah perkara yang perlu dititik beratkan. Sebab akhirnya, kita tak nak buat short film. Tujuan adalah untuk bagaimana menyemarakkan tentang ilmu pengetahuan, kajian-kajian dan sebagainya untuk disalurkan kepada masyarakat dan juga para pelajar, para pengkaji untuk menilai tentang apa yang dihasilkan. Okey, dari segi curatorial, in order to create the spiritnya, the curator try to bring an attitude that acknowledge a space of dialogues and human interaction by a discipline of research knowledge and production, hoping to stimulate the reality of an object as an element of information and reveal the visual discovery and its behavior in locating the stand of belief and the source of knowledge daripada apa yang kita kaji dan sebagainya. Dengan demikian, kriteria penilaian akhir kepada proses kriteria, kita perlu menyoal what is the interesting about the production and the visual presentation yang telah kita pamerkan. How the production reflects and invite the audience. And then the impact of the production and interaction itu macam mana. Dan adakah berlaku dari segi dialog dan sebagainya. Inilah faktor-faktor yang pihak kriteria perlu menitik beratkan supaya ia dijadikan sebagai satu garis panduan. And then most of all is the success of visual communication and the expressions of the whole space. Okay, kalau kita tengok di sini, ini adalah respon daripada audien, orang luar dan sebagainya. Dan hasil daripada kriteria itu, dengan harapan, kita dapat membina transforming the basic philosophical ideas about the reflection nature of physical world, time and space, the nature of life, and then human knowledge and intelligence. Okay, this is the most important thing that we have to bring it out, so that we show the wisdom of the knowledge and so on, in order to share this thing in a wider kind of perspective. Okey, di sini saya ingin beri sedikit contoh yang telah dihasilkan. Di mana pameran ini saya tidak melihat langsung dari segi konteks form, space, objek itu sebagai satu perkara utama. Saya melihat dari segi bagaimana keseluruhan agenda penyelidikan itu dapat dikemudikan dan disampaikan dengan lebih berkesan. Contohnya satu karya yang bernama Nature Index. Dia menggunakan satu interactive video sensing to indicate the most potential area for natural habitat. Okey, karya ini adalah dibuat secara live dengan menggunakan satelit by using the GIS system. Jadi kalau kita lihat situ, yang melambai itu, dia akan memberikan satu kod kepada sensing dan sensing itu akan bagi refleksi kepada apa yang kita lambaikan itu dengan mengatakan apakah jenis habitat yang ada di kawasan tersebut. Okay, jadi kita dapat di sini pihak alam sekitar dan sebagainya can have a certain kind of information about this kind of things. Jadi ruang kepada pembinaan ataupun pengkaryaan dan sebagainya melangkaui kepada ruang galeri. Dia telah memberi link kepada sistem satelit, geographic information system dan sebagainya untuk bekerjasama dan untuk memberikan maklumat yang menarik dan juga secara tak langsung video ini memberi kesan yang besar kepada penonton secara saintifiknya dan juga secara estetiknya. Okey, ini adalah satu karya daripada Jabatan Kejuruteraan cerita tentang light movements, light wave informations.
by using LED system dan seterusnya the mix dengan sounds, di mana sounds itu kita boleh berinteraksi dengan bercakap dan ataupun dengan sound yang ada melalui handphone, di mana refleksi daripada sound itu akan merubahkan kepada pattern LED itu sendiri mengikut apa ataupun rentak alunan muzik yang kita mainkan. Okay, ini adalah satu lagi karya yang agak menarik, di mana kita selama ni kajian ini berbentuk kepada proses neuron, di mana selalu kita neuron dan sebagainya kognitif proses berlaku kepada minda manusia, tetapi neuron juga terdapat pada sistem tumbuhan, itu plant nervous system, di mana kita menggunakan pokok fly tracks as one of the most rapid movement in the plant kingdom. It can catch insects with tooth, modified leaf that snaps shut. Dia punya leaf tu capture the insects or whatever it is. Okay, ini salah satu juga karya yang hasil betul-betul daripada research berkenaan dengan driving emotions. Okay. Karya ini satu benda yang agak menarik, di mana kita boleh berinteraksi dan boleh memandu mengikut pada skrin itu, mengikut speed yang tertentu, dan kita bagaimana kita melihat dari segi the cumulative average of stress yang kita ada dalam kita punya namanya pemikiran dan sebagainya. Jadi ini adalah satu daripada, it's a game, but this kind of game can help us to monitor the level of stress that we have, so that we can sometimes we can analyze how the thing works and so on. Okay, it's very interesting kind of idea daripada fakulti pendidikan tentang penyakit disleksia. Okay, di mana perkataan itu dilihat ataupun dibaca dengan terbalik. Jadi cara penyampaian dari segi tutorial ni kan, kita menggunakan selama ni light and shadow to impose the whole text, and then the text to change because of the movement of the words and also the reflections of the shadow. Okay, ini satu lagi karya yang dikatakan, yang dinamakan the bouncy beams. Itu dari segi sistem neuron which can transmit information into the electrical signal to our sense organs. The work shows the jumping action of electric current from one light to another. Okay. Ini adalah satu kajian daripada nanoteknologi, the gold particles, lights to determine metal nanoparticles size. This metal nanoparticle application prepare new nanocrystalline material, especially in the culture of medical device worldwide. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini, dia memberikan satu alternatif kepada hasil-hasil ataupun karya-karya seni untuk berganjak dan memikirkan kepada martabat yang lebih tinggi dalam penggunaan cara fikir dan juga kajian-kajian yang dilakukan sebagai satu bentuk baru kepada perubahan kehidupan kita di sini. Okay, ini juga karya-karya yang disampaikan. Okay, ini adalah menggunakan quorum sensing. Quorum sensing is a system of stimuli response correlated to population density. Quorum sensing allow bacteria to restrict the expression of specific genes to the high cell density at which the resulting phenotypes will be most benefits. They coordinate genes expression according to the density of their local populations. Dia menggunakan sotong. Jadi kat situ dia ada satu interaksi dekat situ, kan? Dengan menggunakan interaktif, cara pendekatan secara interaktif art,
di mana audien dan sebagainya kan, boleh berinteraksi dengan duduk di tempat yang disediakan. Dan secara tak langsung dia memberikan satu signal tentang the quorum sensing itu sendiri. Jadi kesimpulannya, penyatuan seni sains adalah penyatuan tentang ilmu dan pengetahuan hasil dari data-data penyelidikan yang meliputi bumi hingga ke angkasa bagi membongkar isi alam ini. Justru dengan rencah dunia teknologi dan komunikasi serta persekitaran pandemik yang dilalui, kehidupan berhadapan dengan ruang yang cemas dan kelajuan masa melalui pelbagai bentuk informasi tanpa had yang meliputi seluruh kosmologi serta kefahaman sains, seni, politik dan budaya telah dirangkum menjadi satu tanggungjawab yang besar kepada perubahan manusia. Maka dengan hasil aktiviti yang dilakukan ini, dia harap memberi inspirasi serta cabaran baru yang perlu direnungi untuk jarak masa depan bersama. Itu saja. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Masih yang biasa padat dan itu mencelitkan sesuatu dan mengcounter dan rejuvenate our brain. Tetapi bawa pengalaman saudara Nasir, saudara Steve, mungkin ada sesiapa yang on. Beliau telah memberikan latarnya, latar awal idea dan objektif yang jelas. Nasib off dulu, mute dulu sound. Okay. Okay, alright. Aku bilang ni. Okay. Alright, so ada objektif yang jelas, kemudian dinyatakan juga metodologi yang digunakan, mungkin sedikit sebanyak operational structure-nya ya. Terutama sekali menariknya Saudara Nasir dan kawan-kawannya menggunakan pendekatan wacana ya, di mana mereka menghasilkan satu ruang, dan ruang itu bukan saja untuk membentangkan fakta ataupun hasil dapatan, tetapi boleh mengizinkan berlakunya proses kewacanaan terhadap sesuatu penemuan atau dapatan. Juga ada diberikan conceptual framework dan contoh-contoh teks pameran yang dipersembahkan. Banyak, sebenarnya ada banyak ya. Kalau saya sendiri ada dokumen 3 buku daripada siri nyawa tu, ada banyak contoh yang menarik. Cuma apa orang kata tak ada masa kita tunjuk pada ini. Okey, sekarang saya buka sesi ini kepada soalan. Kalau ada sesiapa nak tanya, mungkin boleh tanya dalam ruang chat. Jadi saya persilakanlah sesiapa, biar aku scrolling tengok siapa lagi ada. Aina Najwa tu sudah kita tengok lagi dah. Kita ada Dr. Nur Zaidi daripada USM. Kita ada Encik Fadli Sabran. Kita ada Cik Pak Izzah dari Sabah ni kan. Kita ada Kabir Roslan yang sedang duduk menyorok di rumah Tok Mah, Tasik Gelugu. Dia duduk diam-diam. Ada soalan, brother? Kalau ada soalan sila tanya. Kalau tak tanya, sesat jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Tetriana dari Pusat Seni. Alhamdulillah, Dr. Ted. Silakan Dr. Ted. Assalamualaikum Cik Nasir. Saya rasa sangat bertuah sebab saya dah berpeluang tengok salah satu pameran nyawa di UPM. Masa tu dah nak closing dah show tu live 2017 tak silap saya. Saya nak tanya, ada tak nyawa ni ada continuation lagi ke pameran ni sekarang?
masih ada lagi, tetapi dia kerana pandemik ni, dia orang telah extend daripada setahun ke setahun. Sebab tak tahu macam mana nak dikendalikan. Dan bila saya dah keluar daripada ataupun pencen daripada UPM, tapi macam mana pun, dia orang masih lagi kontak saya dan sebagainya untuk dapat khidmat nasihat dan sebagainya. Tetapi hari ini, buat sementara ni dia pending dulu kan, tentang pameran tu. Jadi saya rancang kepada beberapa program lain. Mungkin Cik Asnur pun tahu, saya telah berkolaborasi dengan beberapa institusi daripada UKM, UiTM dan sebagainya. Tetapi dalam bidang yang lain, dalam bidang visual, informatics, engineering, dan juga dari segi computer programming dan sebagainya. Dan saya juga telah kami sedang membuat satu projek ataupun program residensi di Universiti Tenaga Nasional di bawah Institute Visual Informatics di sana dengan Profesor Halimah Badiuzzamman. Okey. Terima kasih Ted atas pertanyaan tu. Ini boleh dijadikan sebagai rujukan untuk diterapkan mungkin di USM pula ya, insyaAllah kita doakan. Sebenarnya di USM pun ada satu usaha untuk menggabungkan seni dan sains ini. Asalnya saya interview sikit lah, dinamakan sebagai Oasis of Art and Science in Society. Itu namanya cantik, tetapi usaha itu banyaklah kekangan dan salahnya. Tapi kita masih cuba usahakan. Memang ada orang kata cabaran dari segi bukan saja logistik, tapi dari segi epistemologi ya. Pegangan dan pegangan terhadap apa yang dikatakan sebagai ilmu itu sendiri, ada banyak perbezaan yang menyebabkan untuk mencantumkan itu agak susah. Tapi untuk kali ini Dr. Ted memang diamanahkanlah untuk mengusahakan OSIS, jadi mungkin di satu perbentangan yang boleh membantu Ted lah. Okay, ada tak soalan lain sekiranya ada? Dia tanya. Nanti Izam tolong aku gabung, aku nak baca tu kecil sangat kan? Tak ada ya. Kalau tak ada, mungkin saya berikan sedikit saya tak tahulah soalan ke penambahan, tapi mungkin Nasir tu pun siapa juga boleh berikan respon ya. Pertama sekali ada tadi disebutkan dalam salah satu daripada slide yang Nasir tentang saya tu kata di ujung tu ya. Satu istilah kosmologi bagi saya itu satu istilah yang kritikal ataupun satu kata kunci yang kritikal. Malah ada satu buku baru yang saya baca, dia tulis Nada Raja tentang kelestarian. Beliau membicarakan tentang masalah kelestarian yang tidak akan mudah kecuali sekiranya kita ulang kembali kepada kosmologi, kerana pada beliau jawapan untuk masalah alam sekitar terletak kepada kosmologi. Jadi menarik dia penggunaan istilah kosmologi itu. Tetapi kosmologi tradisi itu memerlukan kita melakukan satu bentuk anjakan epistemologi, anjakan terhadap cara kita berfikir tentang apa yang dikatakan ilmu. Mungkin pada ketika sekarang ini, cara kita berfikir tentang ilmu itu mungkin dikuasai oleh cara berfikir yang empirikal. Segalanya perlu dibuktikan dengan pembuktian empirikal kan, sehingga kita menghasilkan suasana perlumbaan yang tidak sihat. Seolah-olah segala-gala yang dikatakan bagus, baik, bernilai dan hebat itu dikuantifikasikan sebagai satu perlumbaan empirikal. Jadi timbullah usaha untuk mengejar nombor dari segi publication dan sebagainya.
Mungkin itu menghasilkan satu perdebatan ya antara mereka yang menghujahkan bahawa kaedah mencari ilmu menerusi sisi seni ya, menggunakan mungkin pendekatan interpretif, pendekatan fenomenologi, hermeneutik dan sebagainya pun wajar diperakui sebagai sesuatu yang penting dalam pembinaan ilmu. Jadi apabila berlakunya satu pengkastaan antara pendekatan saintifik yang dianggap lebih tinggi darjatnya dan diperakui dalam cara kita menilai dan memberi markah ataupun menilai prestasi seseorang pengkaji itu, mungkin menyebabkan berlaku friction ya, friction yang tak sihat. So instead of synergy di mana diingini dalam art science punya inisiatif, dia tidak menjadi sinergi, dia menjadi friction. Apabila mereka yang dalam bidang seni saya kata terpinggir dan tidak dianggap memberi sumbangan dalam pembangunan keilmuan. Jadi mungkin itu satu perkara yang boleh saudara Nasir bagi respon lah. Tapi nanti dulu, itu yang pertama. Yang keduanya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi saya merasa sedih kerana adanya fiction dari segi pendekatan sains dan seni ini di dalam universiti. Yang ini, faktor yang kedua ni adalah apa yang dipanggilkan unity of knowledge ataupun persatuan ilmu. Apabila berlakunya friction antara mereka yang mengambil pendekatan seni, pendekatan intuitif kita kata, dan mereka mengambil pendekatan saintifik yang positivis, yang empirikal. Apabila berlaku friction, tidak akan berlaku apa yang dipanggilkan yang dipanggil sebagai unity of knowledge. Ketiadaan unity of knowledge ini tidak boleh membawa kita kepada unity of being, iaitu itu sering digunakan oleh scholar seperti Sulaiman Esa dan juga guru-gurunya sebenarnya. Komaraswamy pun ada menyebutnya unity of being ini perlu manusia yang menggabungkan otak kiri dan otak kanan, jadi perlu ada unity of knowledge juga. Tapi kalau berlaku friction di dalam institusi universiti, macam mana unity of being itu nak muncul ya? Apabila unity of being itu tidak muncul, universiti menjadi tempat pembiakan pertentangan antara mereka yang lebih menjurus ke arah otak kiri dan menjurus otak kanan, bukannya penyatuan. Jadi itu yang saya rasa mungkin berlaku kerana kaedah seperti kaedah penilaian seseorang pengkaji itu tidak sekata kan, tidak diverse, tidak anjal gitu kan. So dua perkara itu, pertama friction antara sains ini, dan yang kedua kenapa friction tu harus kita elakkan supaya kita dapat kesatuan ilmu, konsep unity of knowledge itu, kesatuan ilmu itu agar berlakunya kesatuan keberadaan, unity of beingness itu. Jadi dua perkara itu mungkin Nasir boleh bagi komen tentang itu. Silakan Nasir. Okey, saya melihat kepada tugas besar di mana kedua-dua permasalahan tersebut perlu kita satu daripada kefahaman tentang komunikasi. Jadi sekarang ni yang menjadi gap yang besar yang saya alami dan sebagainya, timbulnya satu pertindihan komunikasi di antara dua-dua bidang ini tadi. Dan apa yang kita jelmakan sini, kita tidak mengharapkan kepada semua yang ada untuk terlibat. Sebab kita tahu dalam status of the intellect, academic dan sebagainya, dia ada certain kind of level juga mengikut pada kajian yang mereka lakukan. Jadi sikap pandang tinggi, rendah dan sebagainya itu adalah satu perkara yang biasa. Cuma sekarang ni untuk penyatuan pada seni perkara ini, kita harus membina kepada sistem komunikasi yang lebih luhur. Yang mana kita konsep ilmu mesti terbuka.
dan mencapai kepada tindak tanduk dan persetujuan yang mana kita boleh ada persamaan dan sebagainya. Mungkin ada beberapa perkara yang tidak bersama, agak konflik dan sebagainya. Tetapi saya pun ada mengalami perkara yang sama, tetapi ada juga menghasilkan satu perkara yang menarik daripada apa yang kita konflikkan. Kan? Jadi secara keseluruhannya tadi, peta pertama yang perlu kita bongkar adalah bagaimana membentuk komunikasi itu tadi. Jadi saya tak nak cakap banyak. Sesiapa yang nak terlibat, dia mesti ada teks. Dan kita berhujah melalui teks tu secara mantik, secara logik. Kan? Tentang apa yang dia ada, tentang apa yang dia pilih, tentang apa yang dia faham. Dalam membentuk kepada sekitaran, keseluruhan format yang kita laksanakan. Jadi kalau dia mampu untuk meneruskan perbincangan dan sebagainya, itu adalah satu manfaat bersama. Kalau dia tak mampu, maknanya dia menguruskan diri dan sebagainya. Kita tak boleh nak paksa. Tetapi this is the level of wisdom that we have to do. Because the thing that we propose is actually into a different kind of level of people to think. Dan kita pasti kena duduk di level itu. Kalau tidak, kita bukanlah sebagai satu agent innovation ataupun agent perubahan. Dan kita ni sebenarnya sebagai agent perubahan, kaki tangan akademik dan sebagainya, untuk berfikir luar daripada konteks masyarakat dan memanagenya ke hadapan, kan, supaya mungkin hari ini tidak diterima, akan datang diterima, kan. Dan saya rasa dengan adanya teknologi dan sebagainya hari ini, manusia banyak pilihan, pandai melihat, pandai menilai dan sebagainya, daripada beberapa peringkat, tinggi, rendah dan sebagainya. Akan datang, kan, level ataupun the friction tadi akan luput kerana people have a different choice. Jadi sekarang ni bergantung kepada what kind of choice that you want to offer, what kind of communication that you want to build. This is the most important factor yang perlu kita bina. Sebab akan datang kehidupan manusia berlandaskan kepada data dan informasi. Dan kehidupan manusia berlandaskan kepada apa yang dibina dan apa yang ingin dikomunikasikan. Jadi ini adalah merupakan satu sumber yang besar kepada perjuangan pada masa akan datang. Jadi komunikasi tadi, kan, dia mengikut kepada apa yang kita believe. Daripada situ barulah kita akan angkat secara bergantung kepada kapasiti kita. Setakat mana apa yang kita faham dan kemampuan kita untuk menjelaskan tentang apa yang berlaku. Jadi kesemuanya kita mencari satu benda yang positif, satu benda yang murni. Jadi orang yang terlibat pun, yang ingin menerlibat pun, dia ingin mencari satu yang murni juga. Jadi apabila pertemuan ini berlaku, maka terbinalah satu kesatuan tentang ilmu itu. Bukan masalah tentang siapa dia, kamu tinggi rendah ke apa semua. Jadi the most important thing, how we define the whole universe ini tadi, kan, based on the way that we think, kan, and collaborate the way of thinking to each other and how to perform it together. Sebab akan datang kita tidak mampu untuk menghasilkan benda ini secara individu. Sebab apa? Disiplin yang ada akan datang ini memerlukan kepada kepelbagaian kefahaman untuk berdiri dalam masyarakat itu sendiri. Kita tak boleh lagi katakan konteks short sendiri, ini aku punya, aku yang hebat, aku semua. Dan tak berlaku dalam benda itu. Yang hebatnya adalah bagaimana semua itu sendiri berfungsi dan melahirkan sesuatu untuk dipikirkan melalui saluran-saluran maklumat yang pelbagai tadi dan dijadikan satu. Dan saya telah melakukan eksperimen ini kepada beberapa pihak yang tadi menggunakan kepakaran dan sebagainya, di mana kita membiarkan apa yang boleh di-offer. Dan daripada situ kita berhujah dan meletakkan dalam konteks yang lebih, orang kata, murni. Itu sebab tadi, bagaimana yang saya cerita tadi, we have to slow down the ego, we have to slow down emotion and highlight the intellect. Kan? Jadi walaupun orang tu berintelek, tak semestinya dia boleh melakukan itu juga. Sebab dia ada ego, dia ada emotion. We have to deal this kind of thing juga. Kan? Jadi dalam kita punya proses ni tadi, kita mencari kepada kesesuaian. Kan? Untuk memanage satu yang menarik dan sebagainya, kan? Dia bergantung kepada asasnya adalah dari segi upayaan dan juga naluri dia
dengan niat yang ingin laksanakan supaya apa yang dibuat itu memberi keseronokan bagi dia sendiri dan juga kepada sekitaran dia. Kan? Di mana yang saya dah test, siapa yang involve ni tadi, at the end, dia rasa feel great tentang apa yang dia laksanakan. Dia rasa dia tak nak fikir benda tu jadi. Kan? Dia nampak ini bidang dia. Tapi bila kita berlakunya dialog, berlakunya komunikasi dan sebagainya, dia nampak, boleh jadi macam ni pula, boleh jadi macam ni. Sebab dia kata, research dia tentang tanaman-tanaman pokok yang terlindung daripada matahari. Itu research dia. Jadi pokok-pokok nenek ni, dia tak boleh membesar sebab pokok-pokok besar ni melindungi kepada proses cahaya matahari. Jadi dekat situ saya nampak it's a very interesting kind of artwork yang perlu yang perlu kita boleh fikirkan kan. Yang perlu kita rencanakan kan. Bagi dia tak nampak. Bagi kita bila dia came up that kind of clue kan, kita boleh nampak cara yang big picture. And then kena ada satu rujukan. Bila kita tunjukkan rujukan, baru dia senyum dan bersetuju tentang apa yang dia ada kan. Maknanya tak sangka apa yang aku buat ni, kaji ni, boleh jadi macam ni. Kalau tidak, terhad kepada Q1, Q2 je lah, KPI. Jadi, ini yang jadi masalah. Kan? Jadi, kita tak nampak benda tu kan, untuk dikembangkan lagi. Jadi, tugas. Jadi, that's why penemuan kepada bidang seni dan sebagainya. That's why we have to fluence with the language, fluence with the metaphor, kan? And then the system yang ada, bagaimana kita nak meretorikkan kepada kajian-kajian yang ada tadi secara empirical, make it something yang lebih meaningful and yet give impact. Impact tu mungkin secara visualnya it look emotional, sometimes it's not emotional. There have one video talking about the cancer cell. Bagaimana dia specialist in cancer cell, breast cancer cell. Dia specialist benda tu. And then bagaimana dia create that video into certain kind of very manipulative kind of form. Kan? Yang mana dia kata, kita kata dari segi logiknya sel cancer adalah jahat. Tetapi sel cancer itu sendiri, dia hidup. Dan dia memerlukan satu kehidupan. Kan? Walaupun konsep dia menyerang dan sebagainya. Tapi apabila kita lihat dalam lens dan sebagainya, sel kanser itu bergerak secara yang begitu indah. Jadi ini is the thing yang perlu kita lihat. Bukan hanya kita framekan benda begitu sebagai kalau kita katakan benda itu tidak elok, adalah tidak elok. Kita kena framekan, kita kena bawakan, sel kanser yang tak elok tadi, yang jahat tadi, when we came up with a certain kind of approach, it will make something interesting. Jadi bila interesting tu, the audience will look at it as a two kind of reflection. Satu, dari segi keindahan sel itu sendiri. Kedua, dari segi bahayanya sel itu sendiri. Jadi this is the response yang perlu kita buat. Kan? Tetapi sebagaimana itu tadi lah, it's not easy to bring this thing together. Kan? Dengan adanya, kita kena banyak kali berlaku perbincangan dan sebagainya. Kadang-kadang kita perlu menjemput berkasih sayang dulu untuk mengakhirkan projek ini. Itu memang mencabarlah kan, sebab benda-benda yang bersifat pameran ini lebih dianggap orang kata poster. Kalau dalam pemarkahan penilaian orang pengkaji macam poster kan. Markah bukan as a presenter ataupun kerja atau publish. Jadi dia kadang susah nak meyakinkan mereka untuk terlibat kan. Anyway, tadi ada nanti sebutkan berkenaan dengan Alami kan. Alami ni satu projek di mana saya sendiri pernah terlibat. Jadi saya nak kongsi sikit lah berkenaan dengan Alami ni dari perspektif saya lah, bukan daripada ngaji. Dan mungkin Nasir pun boleh komen nanti salah satu cara untuk kita dapatkan komunikasi seperti mana yang Nasir cakap tadi, macam mana kita nak create satu ruang di mana antara jurus sains dan jurus seni itu dapat bertemu. Mungkin kita common denominatornya ada di depan kita, diri kita sendiri dan juga alam itu. Alam itu satu bentuk fenomena world,
apa orang kata ayat kan, ayatullah apa orang kata kauniyah, God's divine name and qualities. Orang kata tanda-tanda. Kita bacanya sebagai satu bentuk tanda-tanda, dan di dalam tanda-tanda itu boleh dibaca dari sisi sains dan juga boleh dibaca dari sisi seni pada alam itu sendiri, termasuk pada diri kita kan. Jadi alami itu kita, pada saya lah, saya melihatnya sebagai pertemuan, satu cara di mana ada ruang untuk dua-dua grup ini berkomunikasi. Dan ini satu yang bagi saya, untuk saya lah secara peribadi, amat membuka dan mencelihkan. Cuma kontinuitinya di peringkat universiti ya, sebagai satu usaha secara konsisten tu, pada saya tidak begitu menjadi lagi lah. So mungkin Nasir ada, selain daripada model nyawa ni yang pada dan di USM, kami di USM ni macam saya mungkin cuba usahakan, ada tak model lain yang kita boleh buat? Mungkin tak semestinya kita hanya lihat di universiti semata-mata. Mungkin di luar daripada konteks Okay, di Netherlands saya rasa ada satu museum dipanggil Museum of Microbes. Okay. And then di Austria ada the Museum of Electric and Sounds dan and Science kan, di Austria. Dan beberapa negara-negara lain lagi di mana diorang memang khusus kepada pameran-pameran yang berbentuk kajian-kajian yang sebegini. Mungkin kita boleh jadi ambil itu sebagai contoh kan. Dan saya pernah pergi ke Austria tu, dan juga saya pernah pergi di Museum of Natural History di di Poland kan. Even di Singapore dia ada Art Science Museums yang boleh kita lihat kan, sebagai model, tetapi tahap dia lebih kepada commercial, and then it's very very exclusive kan. Very eksklusif, di mana dia menjemput kepada tokoh-tokoh yang hebat di dunia untuk memperagakan karya-karya di sana dengan kadar tiket yang tinggi, tapi sebenarnya they have a very good response daripada publik sebagainya kan. Jadi itu saya melihat dari segi level yang sedemikian lah kan, walaupun kita ada level yang setakat mana yang kita mampu. Kerana kefahaman ini belum disemarakkan lagi kepada kepada masyarakat kita. Tetapi apa yang berlaku di luar memberi satu inspirasi bagi saya untuk melihat ini, even di South Africa dan sebagainya, mereka semua ke arah apa yang kita cerita kan. Even the system yang ada ni pun dia dah berubah dan sebagainya. Tapi masih lagi dia ada frame in term of art tu, art mengalir dan sebagainya, tetapi pengisian konten-kontennya semua telah berubah. Seperti contohnya the Istanbul Biennale pada tahun berapa saya lupa, saya pernah pergi. Tapi konsep pameran Istanbul Biennale itu dia mencerita dari segi proses of ecology system, yang mana tema pada pameran itu adalah temanya adalah garam, salt. Jadi these are the things yang penting kan. Sebab apa? Istanbul tu dia menceritakan dari segi ekologi of Istanbul. Sebab Istanbul tu dekat Bosporus kan, dengan laut dan sebagainya, hakisan-hakisan dengan sistem garam dan sebagainya kan. And then work kebanyakannya lebih kepada data-data tadi kan. Kalau kita tengok macam Istanbul Biennale tu, banyak work daripada data yang dipamerkan secara fotografi, secara teks, secara scriptures dan sebagainya kan. Yang mana bukan hanya setakat katakan berbentuk catatan, sculpture dan sebagainya, installation dan sebagainya kan. Even the concept of documenting segala mana yang berlaku kepada Wiseman daripada forensic architecture. Dia punya work adalah based pada the real incidents of the broadcasting dalam konteks Palestine community. Jadi dia nampak the abandons of the architecture, di mana abandon itu adalah satu abandon yang force. Jadi benda itu dirakamkan kan, dan dijadikan karya dan sebagainya, dan dipilih untuk ditandingkan dalam Turner Prize. This is the things yang saya rasa perlu kita buat sebenarnya, terutama dalam konteks universiti, dan juga kita punya
pelajar-pelajar dan sebagainya harus diketengahkan dengan idea-idea yang sebegini. Kan? Di mana konsep artis itu sendiri perlu diperluaskan. Bukan hanya setakat melakar, membuat catatan dan sebagainya kan. Itu sebagai lazimnya. Tetapi dalam konteks hari ini, dia telah bercanggah dan meliputi kepada bidang-bidang lain. Contohnya apabila saya merangkaikan saya punya program ni dengan beberapa kawan yang lain kan dalam bidang visual informatik dan sebagainya kan, kita tidak meletakkan bidang tu lagi satu benda yang agak terpisah. Kita melihatkan bagaimana benda tu nak buat dan apa pencarian ilmu pengetahuan yang perlu kita sajikan ataupun kita miliki untuk menghasilkan benda ni. Bidang-bidang tu dah jadi nombor 2. Jadi this is the thing yang perlu kita lihat. Jadi kan and then so that the profession is free because of what? Because of the understanding of the knowledge and so on and bring the knowledge further. Kan? Dengan menghasilkan sesuatu. Jadi kalau kita tengok di barat dan sebagainya juga pun kalau kita nak mengikut model mereka, dia tidak mengagungkan dari segi individu misalnya, dia mengagungkan dari segi team. Kan? Macam you buat the OISIS apa semua tu kan. Jadi the OISIS team tu is the process of the whole work. Kan? Jadi because in order to create OISIS tadi, you kena berwacana dalam berbagai-bagai aspek, memakan masa dan sebagainya untuk memberi penerangan, kefahaman, perubahan, mencari idea-idea baru, rujukan-rujukan. It's a big thing. Kan? Dan seterusnya bermula kita menjemput kepada kepakaran-kepakaran tertentu untuk dia menyajikan apa yang dipikir mengikut kepakaran yang dia ada tu dan selari dengan apa yang kita formatkan. That's why the conceptual base tu, the fundamental kena jelas. Meaning that the epistemological context, the location of the knowledge tu perlu diteraskan dulu bagaimana kita nak sampaikan dulu. Jadi apabila masing-masing faham tentang peranan masing-masing dengan ilmu masing-masing, saya rasa kita kena pergunakan masing-masing sebab saya tak ada upaya untuk membuat technical form kalau tidak ada seorang engineer. Kan? Dan juga bagaimana nak proses of artificial intelligence tanpa ada seorang computer science ataupun computer background. Jadi masing-masing, okey, yang ni aku buat, yang ni aku buat, yang ni aku buat. Jadi this thing, yang ini kita uruskan macam-macam. And then how we extend the ideas. Kadang-kadang sains ni dia nampak dari segi aspek bidang dia. Dan kita nampak dari segi ideas. Kan? Jadi pertemuan-pertemuan ini perlu diselarikan untuk bagaimana kita manage kepada program-program itu bersama. This is the thing that we build up and then to perform this thing into a real thing lah kan. Jadi saya rasa tidak ada satu tekangan sebenarnya kalau caranya betul. Maknanya kita tidak mengganggu tentang apa yang dia faham. Kan? Cuma dia kena bantu kita apa yang dia faham. That's semua thing. Jadi at the end kan work tu hebat sebab apa? Because it deal with a lot of discipline kat situ. Kan? Yang mana kita bukan semua kita tahu. Jadi dia thing yang perlu kita bincang dan sebagainya dan mengajak. Proses yang sekarang adalah to collaborate and to invite so that we can have a team. Kan? Jadi saya rasa yang best yang dekat Malaysia ni tadi, since ada setengah kelompok yang telah mula kan berminat kepada arah-arah ini daripada universiti dan sebagainya. Jadi this is the time that we have to collaborate balik. Kerana sebab apa nak cari orang yang semua faham tak boleh. Cari siapa yang faham dulu. Dan siapa yang minat dan sebagainya. Tapi kita kena tunjuk contoh. Apa je contoh yang kita rasa. Jadi yang dia rasa, oh yang ini aku boleh buat. Tapi aku tak ada idea. This is the thing yang perlu kita promote dan sebagainya. Jadi itulah kita sebenarnya sebagai seorang artis ke apa ke semua pemikir dan sebagainya kan. Untuk at the end is a kind of one form of creation at the end. Kan? Sebab dia nak buat installation ke sculpture ke apa ke semua tak apa lantar lah. Tapi kita nak buat pun kena ikut trend juga apa yang berlaku hari ni. Kan? Sebab apa masyarakat hari ni dia macam tadi lah, dia punya banyak pilihan. We have to look what kind of thing that we have to grab. Kan? Dan bagaimana kendak-kendak yang berlaku pada hari ini kan. Sebab dunia hari ini dah berbeza lah daripada 2-3 tahun yang lepas. Kan? Jadi kat situlah kan tentang perselisihan dan sebagainya, that is to me is normal unless we can came up with certain kind of deal. That deal tu satisfied because of what? Not because of the
apa nama ni, proud and so on, because of the understanding of the knowledge. Kalau rasa dia tak mampu, dia sendiri pun akan keluar sebenarnya. Kita tak payahlah kita nak risau sangat. Sebab apa, ada orang lain yang berminat dan sebagainya. Sebab benda ni sebenarnya menarik. Cuma orang tak faham lagi, itu je. Dan juga masa yang ada hari ni kan, itu je. Ya, okey. Pada menariknya kalau kita rujuk balik kepada kosmologi tradisi kita, sebenarnya di dalam kosmologi itu tidak ada dibezakan ataupun dikastakan antara sains dan seni. Di dalam bentuk-bentuk seni tradisi kita sendiri, kalau kita rujuk pun memang kita tak panggil pun sains dan seni, kita panggil orang yang buat tu sebagai orang yang pandai kan, pandai besi dan sebagainya. Dan mereka ni pandai mengukir dan juga pandai tentang bahan-bahan, tentang teknologi waktu itu dan sebagainya. Tidak ada pemisahan itu. Jadi peliklah kalau kita bukanlah pelik, maknanya bukanlah sesuatu yang baru lah untuk kita orang kata membina pertautan antara sains seni. Ini bukanlah satu yang baru. Sebenarnya memang fitrah kita begitu kan, otak kiri dan otak kanan tu memang dalam satu kepala kan. Jadi tidaklah sesuatu yang luar biasa pun. Cuma mungkinlah, ni nak cerita pasal je kan. Mungkin perlu dilihat balik silibus kot, ataupun pendekatan penawaran program-program akademik kot. Mungkin begitu Nasir. Ini adalah satu perkara yang very very critical kepada persoalan kurikulum. Daripada peringkat bawah sampai ke menengah. Sebenarnya pendekatan yang kita buat selama hari ini dah tak mampu kita belajar kepada pemikiran-pemikiran baru. Dan kurikulum itu perlu dirompak seterusnya menjadi satu benda yang baru dengan adanya satu kefahaman falsafah yang teguh. Sebab nak membina kurikulum ni, membina kepada masa depan yang lebih terancang dan sebagainya. Bukan hanya setakat katakan kita kadang-kadang STEM, kadang-kadang STEAM, kadang-kadang apa semua macam-macam. Bukan setakat itu. MQA dan sebagainya kan. Itu adalah satu bentuk yang agak superficial. Hari ini kan kurikulum kita, tengoklah cara pedagogi dan sebagainya kan, online dan sebagainya kan. Responnya macam mana, impactnya macam mana. Di sini yang kita khawatirkan. Dan juga pengisiannya macam mana kan. Daripada dia dengar online, dia buka YouTube. Jadi the things yang perlu kita challenge kan. Jadi curriculum, the most important thing is the whole curriculum to reshuffle. Tapi masalahnya siapa nak buat? Apa background of knowledge ni sebenarnya kan? Jadi this is the most important thing yang perlu kita khawatirkan dan perlu kita laksanakan sebenarnya. Sebab mungkin kita tak rasa lah for the next level, because I'm looking at the future of 20 years old below kan. 20 years old below, dia punya language is different kan. Dia boleh berhujah dengan saya, dia mengatakan bahawa handsome man is a kind of criminal. Umur 9 tahun berhujah dengan cara yang macam itu kan. Jadi macam mana, apa format kita, macam mana kita nak bersesuaian dengan apa yang kita ada hari ini. Sebenarnya di satu benda yang agak drastik yang perlu kita fikirkan kan. Kalau tidak, semua kita ni jadi obsolete kan. Yes. That's why berkait dengan pada saya epistemologi, berkait dengan persoalan falsafah dan persoalan dasar kan, yang dasar kan. Pada saya kita falsafah, tapi sebab kita tidak melihat dari begitu kan. Lebih kepada reaksi kepada keperluan instrumentalis gitu kan. Kita tertinggal soal falsafah dan soal nilai dan soal dasar tu kan. Masuk ada pandangan kita tentang epistemologi kan. Tetapi orang-orang mereka yang lebih ke depan telah kita merokok lebih jauh, baik dari segi falsafahnya maupun daripada segi teknologinya memang. So saya ada terdengar daripada satu discussion daripada Yuval Harari. Kan? Dia mengatakan bahawa right now all the engineers have to learn aesthetic, ethic and moral. Oh, itu best.
Tu kena cakap dengan visi aku tu. Kan? Because this is the thing yang akan fit kepada generation akan datang. To fit the space. To fit the space kan. Kan? Okey, betul-betul. Saya setuju. Okey. Okay, selamat. Ada soalan lain-lain tak? Ini siapa tanya ni, bagaimana ingin meyakinkan mereka yang jumut dengan istilah sains hingga mengenepikan hal seni kepada Dr. Bagaimana ingin meyakinkan mereka yang jumut dengan istilah sains sehingga mengenepikan hal seni? Boleh jawab Nasir? Kan? Sekarang ni tak perlulah kita nak menjumutkan orang. Kan? Jadi sekarang ni kita kena lihat apa konten yang interesting. Habis kita sains ke tak sains ke sama je sebenarnya. Semua berbentuk ilmu. Seni bentuk ilmu, sains berbentuk ilmu kan. Cuma satu secara empirical, satu secara tesis. Itu je. Kan? Tapi sebenarnya kedua-dua tu penting. Sebab apa? Secara empirical pun, at the end, yang nak guna pun orang-orang yang berjiwa tesis. Sama juga. Siapa yang nak menggunakan all the mechanical process? Orang yang sama juga. Manusia-manusia yang ada jiwa. It's the same things. The most important thing, kita jangan lagi terperangkap kepada istilah-istilah dan demikian. Kita tak perlu lagi sains ke apa ke semua. Itu dah habis. Maknanya bukan lagi melihat ilmu tu dari sudut silo bidang masing-masing lagi lah. Mungkin bertitik tolak daripada bidang, tapi hasilnya bukan lagi mengangkat bidang tetapi mengangkat ilmu tu kan. Okey, ada penting sebab apa sekarang ni macam ni, the idea of transdisciplinary, interdisciplinary bukan cerita masalah nak tunjuk siapa bidang ni. Actually transdisciplinary, interdisciplinary actually tolong menolong kepada bidang yang dia tahu. Kepada satu usaha. Itu cerita dia. Okey, ada soalan lagi. Ya, nanti kejap bang. Ini siapa ni? Saya berminat ingin dating dengan Prof. Nasir. Skandal ni berkaitan dengan pendidikan saya. Bagaimana saya dapat menghubungi Prof. Nasir? Dahsyat. Tak apalah, nanti kita bagi nombor telefonnya. Siapa ni? Wahyu ni. Tak apa Wahyu ni, nanti saya bagi nombor telefon. Okey, Prof. Nasir. Profesor, dahsyat. Bagaimana model ini dapat diaplikasikan? Siapa tadi? Dr. Fuad. Bagaimana model ini dapat diaplikasikan kepada komuniti setempat yang boleh mengangkat arifan tempatan? Okey, kawan kita ada buat satu research yang dipanggil co-creation. Kan? Pak Izzuan. Pak Izzuan dan sebagainya kan. Itu boleh dijadikan keras juga. Cuma masalah sekali dia dalam proses penyelidikan. Kan? Dia belum nampak lagi, belum terbuka lagi. Tetapi dia telah berikhtiar untuk mencari data-data yang perlu dikembangkan. Jadi saya rasa sebenarnya dari segi konteks komuniti dan sebagainya, apa yang kita buat pun memang untuk komuniti. Sebagaimana apa yang you buat dekat Museum Penang dan sebagainya kan. USM Museum tu pun actually for the community. Cuma sekarang ni how to invite them to be part of us. Itu cerita dia. Jadi itu semua kena berperanan sebenarnya. Kan? Di mana bagaimana bila kita cerita to invite them, we have to think about what kind of thing that we have to offer supaya dia orang boleh datang. Kan? Jadi adakah benda itu satu benda yang menarik, apa benda, jadi all this kind of things that we have to design for the community. Kan? Itu adalah satu daripada ni lah, tugas-tugas yang perlu kita buat. Izzuan bukan ada dalam ni, dia mendiamkan diri nampaknya. Mana Pak Izzuan ada tak? Ada Prof. Khusyuk lah dengar. Dia mendiamkan diri kerana dia akan ada pembentangan dia sendiri nanti. Dia simpan dulu senjata dan pelurunya ya. Rujuk kepada dia dalam sesi kemudian. Ada apa-apa nak komen Pak Izzuan? Tak ada apalah, untuk komuniti itu kita simpan untuk next kot. InsyaAllah. Okeylah, dah 1,5 jam. Saya memang bajet 1,5 jam. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada saudara Nasir Marudin kerana si ilmu dia pada hari ini. Bulan puasa ni semua berkat ya. Dan juga terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menyertai sesi Webex hari ini.
Kita rakam ke sesi ni kan. Jadi kita maklumlah bukan semua orang boleh menghadirkan diri dalam sesi webinar. Jadi kita boleh war-warkan kita ada versionnya dan kita boleh kongsi dengan kawan-kawan yang tak berpeluang untuk menghadiri secara live ya. So pukul 3.30 tepat, alhamdulillah di masa paling tepat saya dengan ini menutup sesi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih.